pakai duk pi kursus lah apa semua nak pi balik kelang kabut pula. Hak balik tikam nombor ekor balik apa dah, balik haji tikam nombor ekor pula. 2 bulan tu dia sabar kan, dia relax tu bukan relax lah, duk ketak lah hati tu kan. Kawan pula duk bagi syarat dari jauh kan, alah tak kira hang pak haji ke apa tu haji ke, tikam balik nombor ekor. Sebab apa? Ni tinggal menyuruh, tinggal melarang. Lalah agama tu biar hang nak buat apa hang biar. Ni kita duk jadi dah lah ni. Kita duk jadi dah. Tuan-tuan, bulan lepas menteri haramkan baju warna kuning. Tulis perkataan bersih ni, menteri dia ada kuasa veto. Dia kata dengan ini saya guna kuasa saya mengharamkan cetak, jual dan pakai. Tapi baju ketat jadi haram tak? Ada menteri agama mengharamkan baju ketat? Tak ada. Tu kata haram jadah tak? Pasal apa? Baju yang ketat memang diharamkan oleh Islam, tak haram. Yang kata menteri dalam negeri, menteri agama pun berat mulut nak saya dengan ini memutuskan haram dipakai baju ketat dalam negara kita yang boleh menyifatkan tubuh badan wanita khususnya. Taubat berani kan itu, berlambak dia pakai ketat tu. Ini baju merah tak haram, tak apa. Baju kuning haram. Ada mufti keluar, haram, turun demonstrasi. Main demonstrasi, orang tanya mufti, haram tak? Tak keluar. Ada mufti iaitu di Perak keluar fatwa kata haram. Baik, apa yang ni haram, yang ni tak haram, yang ni haram, yang ni tak haram? Tu kita pilih. Kita tak keluar sungguh hukum yang sepatutnya dikeluarkan. Mana mungkin sesuatu yang jelas haram tu kita boleh berdiam diri? Demi Allah tak boleh. Bila ditanya, oh ada dalam jabatan agama ni pada keluar dah benda apa yang boleh dipakai, yang tak boleh dipakai. Dalam fatwa pun ada. Betul, kita bukan nak tahu ada ke tak ada. Dalam Quran pun ada. Jangan duk kira hampa keluar fatwa yang dalam Quran pun ada. Tapi kenapa tidak digazetkan undang-undang Al-Quran tersebut? Cuba pi Aceh, kau depa roblok depa dengan tujuan tahan wanita yang tak tutup aurat. Bukan nak cari lagi kesalahan apa, nombor plate ikut spek ke tak ikut spek, cermin gelap ke tak, apa dia ni, rotek mampu ke tak. Dia tengok dulu orang pakai lagu mana, pakai tak senang terus kena. Kita banjamu mata lah pakai tak senang tu, tanya lagi lama, cik nak pergi mana, dia buat gatai pula kat pialan kan. Oh ni boleh tu, boleh tengok lah. Walhal mana yang kita dahulukan, undang-undang manusia atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Baik, maka Nabi nak galakkan kita jangan duduk diam, suruh. Moga-moga bila kita suruh orang buat dengan suruhan kita tu, kita dapat pahala macam kita buat walaupun kita tak buat. Maksudnya kita dah buat hak kita lah, tapi hak dia buat tu tambah lagi dekat kita macam kita buat banyak kali. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu falam yajid 'indahu ma yatahammalu فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa satu hari datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi tunggangan untuk dia naik pergi perang. Peperangan yang jauh, di antaranya seperti perang Tabuk. Bila nak pergi kena ada kenderaan. Nabi syaratkan siapa nak pergi mesti ada tunggangan. Kalau tidak teruk nak sampai. Maka mai kawan ni dia nak berjihad sungguh, dia kata, ya Rasulullah, ada tak kuda lebih ke, unta lebih ke, himak lebih ke? Mai satu saya pun nak pergi juga.
Nabi kata minta maaf, saya tak ada. Namun Nabi menunjukkan, fulan bin fulan, saya rasa dia ada tunggangan lebih, kamu pergi dekat dia, tanya dia ada tak. Nabi suruh tanya, ada tak tunggangan lebih, saya boleh naik pergi perang. Maka kawan tu pun dengan yang Nabi tunjuk tadi, dia pun pilah jumpa lelaki yang ditunjukkan oleh Nabi. Dia bagi tahu, maka lelaki itu pun membawanya ke atas tunggangan dia. Lalu lelaki tersebut yang kata awal tadi mai minta dekat Nabi tunggangan tu, mai jumpa Nabi. Lalu dia bagi tahu, wahai Rasulullah, terima kasih sahabat yang kamu tunjuk tadi, dia bagi kat saya tunggangan untuk saya pergi perang. Lalu kata Nabi, sesungguhnya orang yang menunjuk ke atas kebaikan kepada orang lain seperti orang yang melakukannya. Maknanya Nabi nak tunjuk bahawa kalau kita tak ada, jangan berhenti tang kata tak ada je. Kalau kita boleh guide dia kepada sesuatu yang boleh memenuhi hajat dia, buatlah. Kira-kira ada orang nak ambil pinjam kat kita, kata, minta maaf, saya tak ada duit juga ni, sesak siapa lah. Kalau ni macam ni, pergi kat kawan tu, itu dia tu kata ada lah kan, lebihan sikit, dia kata ada dapat allowance 2-3 bulan, hak tangguh-tangguh itu, dia pun pergi jumpa, boleh dapat. Masya Allah, kita yang tunjuk seperti kita yang memberi kepada dia. Maka janganlah kita berasa berat untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Demikian juga sebaliknya, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa kata Nabi SAW tentang orang yang mula menunjukkan sesuatu kejahatan lalu diikut, atau orang lain buat maka dia tanggung lepas tu. Hak awal tadi, kalau kita tunjuk orang buat kebaikan lalu diikut dan diwarisi pula, maka kita lah tanggung kebaikan dia. Adapun sebaliknya kata Nabi, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adam kiflun min damiha wa dhalika li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Tidak ada mana-mana jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali ke atas anak Adam itu. Qabil kan yang bunuh? Habil ke Qabil yang bunuh? Salah seorang yang bunuh. Nabi kata atas anak Adam yang mula bunuh itulah dia menanggung darah orang yang dibunuh selepas dia. Selepas dia mula bunuh, lalu orang pun reti nak bunuh orang, maka datang saja pembunuhan selepas itu, maka dia menanggung. Ya Rabb, bayangkan berapa lama, berapa banyak, berapa puluh juta dalam perang dingin Eropah saja, tentera Jerman dengan tentera Rusia, dekat 3 juta 4 juta tentera saja yang terkorban tu, tak kira lagi hang bandak Reban lah apa semua. Amerika main bom pula lepas tu Hiroshima dekat beratus ribu sampai lah orang duk bunuh. Ya Rabb, wazalika kana, dialah orang yang mula sanna ni mula melakukan pembunuhan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ni kalau kita main masjid, dengan kerana kita main masjid, orang tengok kita, orang tiru kita main masjid, kemudian nanti anak dia pula tiru, nanti orang lain pula tiru. Tuan-tuan bayangkan kebaikan banyak mana kita dapat. Kadang kita tak perlu ajak dengan mulut pun, tunjuk je. Sahabat kami yang kerja sekali tu, apa Abang Abdul Rahman Allegation, dia cerita itu, Depa urus satu jenazah saudara masuk Islam, orang India masuk Islam. Bila urus jenazah, bila ada di kalangan saudara baru kita ni meninggal dunia, mak-mak depa, adik-beradik yang walaupun belum tu marah ke apa, bila mati ni depa mai lah, depa ni pun akan kontak habis keluarga mai. Kalau sebelum ni, kalau terkadang tu serah ke anak qaryah. Anak Korea ni bila Melayu ni dia nampak bukan Islam ni, dia banyak benda dia halang.
kan, tak boleh main dekat sangat, pi kubur betang pagang saja lah apa semua, jadi clash macam-macam. Dah dia pun minta mai kami urus. Bila dia pun urus, yang adik-beradik yang mahram tu dia pun bagi boleh main nak tengok saat waktu kami mandi macam mana, lagi waktu kafan, masya-Allah, lagi waktu solat, waktu ke bumi main rapat sampai ke kubur, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, apa kesan dia lepas 2 hari mak dengan 2 orang kakak si mati tu mai jumpa balik, beritahu terima kasih kami seronok hampa urus jenazah anak kami macam ni, dan dia pun masuk Islam. Tuan-tuan dan puan, mak ni mak 72 tahun dah. Yang kalau setahun ni 72 ni cukup lanjut lah, kalau mati lepas tu jadi macam mana? Syurga ke dia? Dia pun kata kami tak kata apa pun, tak ajak pun masuklah Islam makcik kakak lah, tak. Tunjuk je yang Islam tu elok. Dia pun tahu lah agama mereka kalau kumi jenazah lagu mana kan, dengan leleh kau paling dahsyat bakang lah kan. Walau dia pun nampak bakang tu selesai cerita, tapi bakang cukup jelek, bakang mayat orang yang lepas sayang kan. Kalau rumah bakang kalut telefon bomba biar hancur habis. Tapi main mati yang biasa dia pergi bakang. Banyak di kalangan mereka sebenarnya tak boleh terima, tapi itu dah adat budaya ataupun bahagian daripada agama mereka. Bakang dia tengok Islam ni urus elok, masya-Allah, jenazah pun jadi senyum elok, masya-Allah. Tengok masuk Islam kerana pengurusan jenazah yang baik. Kita jangan beban tu. Kalau beban orang dengan urusan jenazah ni teruk kan, duk panggil pula macam panggil teksi pula, panggil mai nak ambil duit lepas semua. Jangan. Kita boleh menyebabkan orang akhirnya memburukkan agama. Hari ni ada syekh tu kata, idza ghala al-mahru ataupun az-zawaj, apabila mahalnya perkahwinan, maka zina akan menjadi murah. Ni hakikat dia. Dia nak kahwin belah ribu, tak tolak duk gedebak 20,000 pergi. 10,000 tu boleh bayar Honda, boleh bayar muka kereta Honda besar tu kan. Lepas kahwin boleh beli kereta Honda, tapi dak lepas kahwin duk tanggung teruk. Maka yang menjadi murah apa? Zina. Boleh nego dengan kawan tu sampai RM25. Kata hang 25 yang ada ni lah. Dia tanya orang duk pergi serbu tempat aku tu, kadang dia pun menyamak ambil RM25, RM30 pun jadi dah. Murahnya zina tapi mahalnya perkahwinan. Maka orang yang mula-mula menyunatkan ataupun duk pi mula buat reka benda-benda bagi mahal urusan perkahwinan ni, masalah. Asalnya senang dahulu, pergi duk pi tambah ni, tak ada rasa macam tak kena. Buat bunga telur tingkatkan dapat saya apa? Mai aku beli telur seorang sepapan lagi bagus daripada duk pi buang masa duk pi cari. Tu kata tak ada apa pun. Tak ada telur benda apa, balik ada telur semua. Mai makan dah. Tak bagi orang tak tanya, tapi dia mengkelan lah lagi tak bagi orang ni, jadi lagu tu. Campur pula mak menakan mai kono tok menakan mai pakat duk. Abang kampung kami dulu buat lagu ni. Tu dia. Ramai kampung masing-masing letih. Ni musim kenuri lah ni, musim orang letih. Saya bawa kenuri ni saya tahulah. Tapi kami jaga awal-awal dah, hak tak kena mengenal Sorubat sampai nak main tidur sampai 2 malam nak packing bunga apa hak abang nak bagi ke orang tak sah. Berpi khatam Quran lagi bagus, dapat pahala banyak kan. Daripada duk sumbat ni seminggu lah duk kira beg plastik tu seminggu. Tak ada pasal. Siapa duk pi sunnah benda-benda ni mula-mula teruk. Di gangguan yang banyak. Kadang nikah tu lama dah, 2 bulan dah akan nikah, kan dapat saya apa dah. Jamulah sebagai sunnah dan janganlah kita cari benda-benda yang membebankan kita. Baik. Bab man jaa fi man da'a ila huda
fattubi'a au ila dhalalah. Bab orang yang ajak kepada kebaikan atau kepada kesesatan, fattubi'a, kemudian diikuti. Ni dia tolong cerita, dia tolong kempen, dia tolong ajak, walau dia tak buat, insya-Allah dia tolong iklan surat khabar lah. Dia bukan buat apa, tapi dia terima iklan konsert contohnya. Dia terima iklan ada buat benda hak merapu yang lelak, orang pakat pi menerum meneram, maka dia tanggung banyak daripada orang yang nak buat tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man yattabi'uh la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Siapa yang ajak kepada hidayah kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang ikut dan buat. 1000 orang buat apa yang kita suruh daripada kebaikan, kita dapat pahala seperti kita buat banyak tu. Ya Rabb, macam 1000 kali kita buat. Dan siapa yang mengajak wala yanqusu, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang buat tu. Bukan Allah tarik pahala depa mai bagi kat kita, tak. Pahala depa kekal macam tu, kita pun dapat macam yang depa buat. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka ke atasnya dosa seperti mana dosa-dosa orang yang ikut buat, dan tidak kurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu Nabi sebut tentang 3 amalan yang tak akan putih pahala dia. Bukan amalan tu tak putih, pahala dia tak putih. Amalan terhenti, semua amalan terhenti bila kita mati, cuma pahala amalan tu, demikian juga dosa kepada amalan itu tak akan berhenti. Maka yang baiknya bila kita ada sedekah yang berterusan orang guna, kita ada anak-anak yang soleh yang boleh terus beribadah, di antaranya berdoa kepada kita, kita ada ilmu atau tulisan ilmu yang kita pernah sampaikan, yang pernah kita tulis, kita sebarkan, lalu masih ada orang-orang yang mengikutnya. Bayangkan tok guru kita ada impun kitab-kitab ni macam Imam At-Tirmizi, sampai hari ni tak mana pun orang baca hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka bagi mereka pahala orang yang belajar kemudian ikut dan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebaliknya juga bila kita pi mula buat benda-benda tak senonoh, kemudian sebarkan, jadi ikutan, jadi budaya, dan budaya itu tak mati, kelaku senonoh tu tak berhenti. Nah, selama itu kita dah tertanam lama dah, pun datang lagi kejahatan dan dosa kepada kita, wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah elak kita. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, itu kita bila hidup, apatah lagi kalau kita ni figure, kita ni orang masyarakat, idola, pemimpin, orang nak tengok kita, maka kena buat benda hak elok bagi orang tiru, lepas kita berhenti nanti, lepas kita hilang jawatan, lepas kita mati, orang boleh ikut. Jangan duk tinggal perangai tak senonoh, lepas kita mati orang pergi ikut hak tu. Masalah. Berapa banyak ahli politik yang tinggal gagasan yang tak elok untuk orang terus ikut. Lah pun kita tengok orang hak dulu duk buat lah, dia marah orang buat pasal apa? Cerita pasal rasuah. Lagi dulu ya rasuah ni. Cuma mai hari ni dia punya tersebar ni tu lebih cepat daripada dulu. Hak tu je beza dia, kepantasan berita tu keluar. Dulu berapa banyak syarikat kerajaan yang bail out, berapa banyak. Yang dekat dengan kita Perwaja tu lah, dulu punya gah besar ni, duduk dari jauh nampak asap keluar kepui. Lah ni ada apa? Kalau pergi khutbah di situ musim rambutan, boleh makan buah rambutan. Dulu Tokek dia tanam pokok mutan dengan pokok durian. Lepas tu dia khutbah balik tahun lepas aku tak silap. Lepas khutbah apa jamu durian, tanya beli mana ni Abang Zari ni, apa jaga surau tu, surau Perwaja. Kata dak ustaz ni hak dalam kelang ni, maknanya jadi kebunnya. Lah ni kelang tu jalan sikit-sikit je. Lama dah benda-benda ni.
Gagasan ni lama dah, orang dulu dengan orang lah buat, cuma cara tu berlainan. Cara berlainan. Nah, dia tak akan selesai masalah ni sampai kiamat lah, kalau orang politik itu masih belum mahu sedar diri. Kita hari ni sambut Hari Malaysia. Hari Malaysia ni baru potong kalau tak silap. Jiman, baru potong kita duk mula sambut. Walaupun dah ke 50 mungkin, ke 50 berapa, tapi baru beberapa tahun kita sambut. Kita baru cuti beberapa tahun. Yang lagi lama pada tu 58 tahun lah merdeka. Tuan-tuan boleh tengok sambutan merdeka daripada dulu sampai lah, apa dia berubah? Apa yang berubah cara sambutan merdeka? Tak ada ubah apa. Mungkin masyarakat, masjid, surau, mereka sambut dengan cara yang lain, dengan cara forum, dengan cara ceramah. Tapi kerajaan lagu tu lah, pagi-pagi belarak, pakai baju sekerat, nampak ketiak, lagi hak kaunu menyanyi, menari lagu budaya dia, lagi mai kau ni menari lagu budaya kaum dia, budaya kabilah dia, pakai baju sama, oren-oren semua, keluar biru-biru semua, belarak, tak ada pasal duk kibak bendera, sampai tengah hari habis. Betulang merdeka 3 kali. Tuan-tuan, apa yang kita dapat di sebalik itu? Bila tanya anak muda hari ni apa arti merdeka, dia kata pergi belarak orang tu. Tu bukan budaya kita belarak ni, bukan budaya kita. Belarak campur aduk hang aku lelaki perempuan pula. Bayangkan t-shirt tu hak nak buat banyak-banyak tu sampai ribu-ribu orang pakai color sama, hak lagi pakai color bendera. 1000 orang warna biru, 1000 orang warna kuning, 1000 warna putih, 1000 warna merah, nak bentuk bendera Malaysia tu. Gagak apa dik tu? Itu semua projek merdeka. Satu baju dia pergi tutuh 20 ringgit selai. 5,000 pakai, 20 kali 5,000. Dia punya mana dah? Tu tak ayak ni, isi bungkus lagi apa? Bukan dapat saya apa? Kita tak mau keluar sikit daripada menterjemahkan merdeka lebih daripada apa yang nak buat. Anak muda kot ni, kot dengan petani, dia nampak ikat tengkok dengan bendera Malaysia, berambang dengan motor hari tu. Brum sana, brum sini. Merdeka tu, dia boleh keluar, dia nak buat apa dia buat, dia bawa perempuan belakang dia, dia nak pergi mandi tang mana, dia nak pergi pusing shopping komplek mana, dia pergi, kerana hari itu hari merdeka. Walhal masih dijajah oleh pelbagai benda. Kita tak mau keluar daripada benda tu. Pagi-pagi tak ada pasal duk kena tabik menyanyi lama dah. Ada pasal apa? Kena nampak kapet warna ni kat kawan tu, color ni kat kawan ni, tak ada pasal apa? Penjajah ajak kita nak sambut merdeka mereka macam mana? Untuk memuliakan mereka juga. Walhal berilah kemerdekaan yang sebenar kepada rakyat. Bebaskan mereka daripada pengaruh nafsu. Tutuplah pusat-pusat maksiat, perjudian, sekatlah perkara yang merugikan. Kita tengok main bola dah rugi dari segi duit, rugi dari segi moral pula. Duit rugi cukup banyak dah, juta-juta pula. Menang ni tak cerita lah, 0-10. Sejarah paling lok-lak dalam dunia. Saingan ke Piala Dunia, tulis dalam surat khabar berita harian sebelum tu, Malaysia ada peluang untuk ke Piala Dunia. Allah, kita baca. Nak gelak pun takut penulis tu kecil hati, tak apa, tak usah gelak. Tata kena 10-0. Halih orang marah bakar tu, tembok dengan apa semua, orang tak heran lah. Ada orang ulas kata, habis lah lepas ni kuota haji jadi sikit lah. Memalukan pasukan bola sepak Saudi. Moral tak ada. Daripada yang jaga bola sampai yang tengok bola, apa Islam yang ada pada bola sehingga kita gila sangat? Orang lain pulun tuan-tuan, tapi mereka untung dan mereka berjaya.
Kita ni buang duit banyak-banyak, nampak lagu pulun tapi tak ada apa. Kan, badminton kita ni masuk sukan sikit lah. Itu Datuk Lee Chong Wei terkandas di final. Kita pun kata tak apa. Kan, kita tak apa, kita tak kalut lagi nak cari pengganti, kira sampai final ni kira bagus walau yang kali kelima lah tak menang-menang. Mai terbuka Jepun mau ni, pusingan kedua dah kena dah. Kalut pula tak? Oh, di mana pengganti Lee Chong Wei? Kalut cari. Lepas ni terbuka lain pula, hilang lupa. Biar pula kawan tu main sampai tua. Sampai jadi datuk sungguh lah kawan tu nanti perasan. Anak 3 orang dah apa. Dah tak sungguh pun. Baik. Lalu apa yang kita dapat daripada kita duk pergi buat sunnah-sunnah hak merapu, hak tak tentu hala? Tak dapat apa. Maka siapa yang buat sesuatu yang merosakkan dan orang lain ikut, dia akan tanggung habuan itu selama mana orang masih ikut, orang masih buat apa yang pernah dia tinggalkan. Wal'iyadzubillah. Bayangkan siapa duk masuk judi dalam negara kita, yang duk keluar lesen judi dalam negara kita, banyak mana dia kena tanggung. Jangan berasa tenang, pergi buat haji 5-6 kali, jangan. Nampak kaya hampa boleh buat, hampa boleh pergi package sampai 80,000 hampa boleh pergi. Tapi dengan meluluikan satu je pusat judi, berapa banyak orang pergi berjudi dalam tu, hang nak mohon ampun ke mana? Ni masalah. Bila dulu kita cerita bab judi, bab arak, orang kata politik. Kita cerita bab rasuah, orang kata politik. Lah ni bila rasuah sampai ekonomi negara reban, baru tahu rasuah tu apa. Baru faham. Kemarin tuan-tuan saya sedih tengok orang pakcik ni, dia kata cikgu, dia tengok saya pakai kemeja semua, saya pun tak kenal dia, dia tak tahulah dia kenal saya ke tak. Kata cikgu tolong Sat jolok kad ni. Dia tak erti nak jolok, dia berumur dah, pakai kain plekat, pakai apa, kopiah. Jolok Sat, masuk kita duit kebajikan dia duk bagi kat pakcik ni, lalu 2 bulan 3 hari bulan masuk dah, ni dah 15 hari bulan tak masuk lagi. Saya bukan apa, gas di rumah habis dah. Kita pun tak apa, mai kat pakcik, mai giliak saya jolok, tekan nombor pin semua, tekan baki RM14. Dia kata tak masuk lagi no. Dia pun tak apa, terima kasih cikgu, dia ambil kad, dia kena habis. Tuan-tuan, saya tak nampak dia nak berlakon, dia nak apa tak. Memang dia harap sungguh. Dia cerita lagu tu pun, dia pun dalam macam malu-malu, sebab sebelum tu dia tunggu lama dah. Gila saya baru dia minta tolong tak. Saya pun jolok habuan saya lebih sikit, bagilah ke dia sikit, kata pakcik pilah beli gas, beli rumah. Tengok zaman ni hak kita duk sembang internet berapa puluh gig dengan kereta api jalan atas dah, tak jalan bawah dah. Sembang kita rasmi kereta api karan lah tak karan. Ada orang nak beli gas pun tak ada duit, mengharapkan bantuan kebajikan saja. Subhanallah. Ini kesan kepada apa? Kesan kepada rasuah. Betul. Tadi abah saya mai duk cerita kat Padang tadi. Belum ni pun duk dengar dia cerita, dia pergi Perancis dulu tahun 70-an. Tahun 70-an dulu. Dia kurang sikit je pada kita tahun 2010 ke atas dengan kemudahan dia tu. Kenapa barat begitu maju? Highway dah ada, lagi orang kata apa, dengan kaunter pejabat depa yang tersusun elok, guna dah nombor ni, giliran ni lama dah ada. Macam mana nak atok ekonomi kebajikan bagi orang beranak? Siapa beranak di sana, tak kira hang bangsa apa, hang warga negara apa, kebajikan untuk anak tu sampai tiap-tiap hari dalam tempoh tertentu. Bahkan sampai hari ni di England, kalau nak beranak, pi beranak sana, budak tu bebas duduk di sana untuk memohon warga negara di sana. Punya terbuka dan juga memberi hak yang sepatutnya. Sehingga mereka ubah istana
istana itu mesti ikut bawah perlembagaan betul-betul, diaudit kegunaan wang mereka, keluar pergi melancong mana, diputihkan oleh parlimen dulu. Duit banyak mana nak kena guna, hang boleh enjoy tang mana, apa yang boleh beli. Kita ada orang cerita pergi beli belah tak bayar cukai apa dah. Isteri para pemimpin beli belah di luar, balik tak kena cukai, masuk jalan belakang. Custom kita buka pintu masuk. Kita ni beli apa tak kena cukai. Hak duk depan mata kita dalam negara pun kena cukai. Ni hampa beli luar punya mahal, hak tak ada pasal apa, hak tak guna, jalan pintu belakang tak kena cukai. Lepas tu hambat rakyat yang tak bayar cukai, blacklist nama dia, hitam, senarai hitamkan dia, larang dia keluar negara kalau dia tak selesaikan cukai dia dengan kerajaan. Bila nak maju? Mohong lah. Saya akan terus memerintah dengan mandat rakyat. Siapa beri mandat kan? Apa yang cerita ni? Ni, kita tak ubah cara. Kita memberi untuk menarik sokongan. Itu adalah rasuah. Oh, ni orang tanya saya, apa hukum syarikat atau koperasi bagi lembu untuk korban? Jadi korban tak? Kami pun bahas lah, 2-3 orang kawan-kawan, cek tengok. Orang ramai, boleh tak jadikan korban? Apa maknanya? Contohnya koperasi tu ada 100 ahli dia. Jadi ahli ni pakat-pakat kata ni, duit-duit kita ada ni, kita beli lembu bang 3 ekor, pergi bagi kat kampung tu, bagi kat masjid tu, bagi kat tu. Adakah jadi korban? Kau nak buh nama 100 orang, mana nak cukup? 3 kali 7 keluar berapa? 21. Orang tak ada 100. Baik, kalau bagi kat orang kampung tu buh nama mereka pun tak guna juga, bukan duit mereka. Korban ni kena susah, nama pun korban. Tahu keluar duit buh nama, tak jadi apa? Tak jadi apa? Maka jadi korban tak? Saya buat keputusan, tengok dengan fatwa dan sebagainya, kata tak jadi korban, dia jadi sedekah dan pahalanya tetap besar. Kerana dengan tujuan nak bagi orang makan. Baik, main pula soalan tu, kalau YB bagi, saya kata kalau YB nak bagi kerana nak jamu orang makan tu, tak apa, dapat pahala sedekah. Tapi bagi tu kerana nak terus dapat sokongan undi, itu rasuah. Itu rasuah. Maka jangan dia nak langsung kata nanti apa teringat kat aku kot, nak pangkah nanti teringat lembu aku bagi tu kot. Itu rasuah. Nak bagi makan bagi. Depa nak pangkah tak pangkah, kerana hang buat kerja tu tak buat. Hang dengan Allah macam mana? Sebab itu dia pergi tabuk lembu kadang. Main musim korban tabuk lembu, itu hilang setahun pula. Main tabuk lembu pula. Siapa pun kerja ni, itu bukan kerja agama. Itu boleh jadi rasuah kalau kita bagi hanya untuk mengekalkan sokongan mata-mata. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik. Hadis yang terakhir, seperti mana hadis yang kita baca tadi juga, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnata khairin, siapa yang mula buat perkara yang baik. Hadis ni sebahagian ulama kata, maka tidak mengapa untuk kita reka apa-apa perkara yang baik selepas Nabi mati. Maksud hadis ni kena faham, bukan kita boleh reka benda bid'ah ikut suka kita buat lalu orang ikut kita dapat pahala tak. Sanna sunnata khairin, siapa yang mula buat benda-benda yang baik, iaitu menyebarkan apa yang telah ada dalam Islam. Bukan pergi reka benda baru tak. Lah ni jom kita buat apa solat Zulhijjah, tak pernah ada. Tuan-tuan main bagi kuliah ni, tuan-tuan hari ni kita masuk malam ketiga Zulhijjah, kita kena buat ni solat sunat Zulhijjah. Sebab apa? Tidak ada amalan soleh yang dibuat pada hari-hari ini lebih Allah suka berbanding hari-hari yang lain. Itu bukan dia. Lepas tu tiap-tiap tu orang duk ikut, mampu kita masuk neraka. Sunnah yang baik maksudnya apa yang telah Nabi tinggalkan. Cuma bila tak buat, tak tunjuk, tak habaq ke orang-orang tak buat, maka kita tolong habaq, kita tolong tunjuk, kita tolong cerita, tolong ajak, tinggal orang buat. Pada asal satu kampung tak pernah tahu puasa Isnin Khamis, kita duk pergi buat, kita duk pergi habaq.
Sampai orang tak tahu macam mana cara nak khatam Quran. Kira kami ni baca Yasin je lah. Nak periksa baca Yasin, Nabi periksa baca Yasin, lagi pergi Mekah baca Yasin, lagi balik baca Yasin. Kira Yasinnya kita pergi ajak. Tak, Quran ni Quran keseluruhan. Jom kita baca awal sampai habis. Ajak. Lalu jadi adat orang khatam Quran. Tu. Lalu diikuti kata Nabi, maka pahalanya seperti pahala orang yang buat tanpa berkurangan sedikit pun. Demikian juga siapa yang mereka atau menyebar luaskan keburukan, lalu orang ikut, maka ke atasnya dosa dan ke atasnya dosa dia tunjuk, dan dosa orang yang ikut dia tanpa berkurangan sedikit pun dosa-dosa mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah bagi kepada kita, kalau tak banyak satu pun, ya Allah, amalan yang bila kami buat, kami suruh orang buat lalu orang ikut. Paling-paling anak kami, isteri kami, pasangan kami yang paling dekat dengan kami, ya Allah, apa yang kami buat mereka ikut, lalu setelah kami mati pun masih berlaku sehingga akhirnya memberi kepada kami kebaikan yang berterusan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu yarhamni wa yarhamkumullah. Lurus dan dapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Allahumma salli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyyatun barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaykum. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على كما صليت على إبراهيم. بارك على محمد وعلى كما باركت على في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله. استغفر الله العظيم الذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.